Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan PIM 4 insyaAllah akan membentangkan tajuk tugasan pentaksiran berterusan iaitu integriti dalam urus tadbir pengurusan peperiksaan bagi subjek PIMK 2082 Art Pentaksiran Pendidikan Islam Sekolah Rendah yang dihormati pensyarah Dr. Ismailiza binti Ismail. Seterusnya pada yang seterusnya, saya memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu terdiri daripada 3 orang. Yang pertama, Farah Farhana binti Hasbullah. Yang kedua, sahabat saya Hamizah binti Muhammad. Dan yang ketiga, saya sendiri iaitu Nur Izzati Amani binti Abdul Manan. Apa yang kami akan bincangkan dalam tajuk integriti dalam urus tadbir pengurusan peperiksaan iaitu pertama, kita tengok dari segi pengenalan. Yang kedua, definisi integriti tadbir urus dan peperiksaan. Kemudian kita akan tengok berkenaan dengan accountability guru. Seterusnya, isu-isu yang berkaitan dengan integriti, cadangan dan juga yang terakhir adalah rumusan. Tengok yang pertama. Yang pertama adalah pengenalan. Perkembangan dan kemajuan sesebuah negara ni dia bergantung pada nilai integriti yang wujud dalam sesebuah organisasi. Maksudnya seseorang individu yang mempunyai nilai integriti yang baik, dia akan mampu untuk meningkatkan mutu kerja dia tu dengan lebih berkualiti dalam sesuatu organisasi, khususnya golongan yang bergelar sebagai pendidik iaitu guru. Jadi seorang guru ni dia perlu untuk menerapkan, mengamalkan dan juga menghayati nilai-nilai integriti supaya dia dapat memberikan kesan positif pada murid, terutamanya dari segi pencapaian akademik dan akhlak. Baiklah, kita masuk kepada definisi integriti. Perkataan integriti dalam bahasa Melayu dipinjam daripada perkataan integrate dalam bahasa Inggeris yang mempunyai makna generik, the quality of being honest and having strong moral principles. Sementara Kamus Dewan Dewey Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka DBT tahun 1985 pula mendefinisikan integriti sebagai kejujuran, ketulusan, kesempurnaan dan keutuhan. Ini bermaksud integriti adalah sifat jati diri yang merangkumi juga keikhlasan, keterbukaan, ketulusan, amanah, benar, berpegang kepada prinsip, tidak mudah dipengaruhi, boleh dipercayai, boleh berpegang cakapnya dan lain-lain. Ini adalah maksud integriti. Maksud integriti ini adalah benda yang sifat daripada kita sendiri, sifat jati diri kita yang sifat-sifat yang murni lah. Contohnya kita amanah, boleh dipercayai dan seterusnya. Baiklah, kita masuk kepada makna tadbir urus dan peperiksaan pula. Makna tadbir urus. Tadbir urus didefinisikan sebagai tindakan yang dilaksanakan oleh golongan yang mempunyai kuasa daripada pelbagai peringkat pengurusan untuk mencapai kecemerlangan, kecekapan, persamaan, penlibatan yang menyeluruh, ketulusan dan accountability dalam pengurusan dan pentadbiran. Maksudnya dekat sini tadbir urus ni adalah dia adalah satu jawatan kuasa yang menguruskan sesuatu organisasi. Seterusnya peperiksaan merupakan salah satu kaedah, sistem atau mekanisme yang digunakan dalam proses pentaksiran. Sesuatu peperiksaan selalunya mengandungi beberapa siri ujian yang terancang untuk mendapatkan ukuran tentang sejauh mana proses pengajaran pembelajaran berkesan. Contohnya peperiksaan kita boleh katakan sebagai peperiksaan bertulis, peperiksaan mendengar, ujian. Jadi peperiksaan ni termasuk juga dengan kita panggil namanya pentaksiran. Seterusnya, kita tengok kepada definisi accountability. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, accountability ni dia bermaksud sifat tanggungjawab kepada seseorang ataupun terhadap sesuatu tindakan atau keputusan. Dan dia bersedia memberikan penjelasan atau justifikasi yang diperlukan. Maksudnya accountability ni dia adalah kewajipan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan mengikut undang-undang dan peraturan yang ditetapkan.
Okey, kalau secara mudahnya kita nak faham accountability ni adalah di mana tanggungjawab ataupun amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada seseorang individu mengikut undang-undang yang telah ditetapkan untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Okey, dan dia mempunyai ada penjelasan ataupun justifikasi terhadap apa yang dia buat. Okey, contohnya apabila seorang guru dia gagal untuk memberikan kejayaan kepada anak muridnya, jadi dia perlu kepada penjelasan dan sebab kenapa anak murid dia ni gagal dalam peperiksaan sebagai contoh. Itu yang dimaksudkan dengan accountability, tanggungjawab dan juga penjelasan atau justifikasi yang diperlukan. Okay, kemudian kita akan tengok kepada accountability guru ni terhadap murid. Okay, yang pertama di mana guru kena mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid. Okay, contohnya macam di sekolah, guru kena jagalah kebajikan dan keselamatan murid-murid daripada perkara yang boleh membahayakan. Kemudian yang kedua, guru ni kena bersedia menyelesaikan masalah murid-murid dengan adil. Guru tidak boleh ada sifat pilih kasih di antara murid-murid. Kena adil dan kena sentiasa bersedia untuk berusaha untuk kita menyelesaikan apa-apa masalah yang berlaku berkaitan dengan murid di sekolah. Kemudian yang ketiga, ikhlas dalam menyampaikan ilmu pengetahuan. Seorang guru ni penting dia kena ada sifat ikhlas dalam dia nak membuat sesuatu kerja atau tugasan, bahkan dalam kita nak menyampaikan ilmu kepada murid pun kita kena ada ikhlas supaya ilmu yang kita sampaikan tu akan mudah sampai kepada anak didik kita, anak murid kita. Kemudian yang seterusnya, guru perlu bekerjasama dengan pihak sekolah dan juga ibu bapa. Yang ni kena ada hubungan baiklah jalinan antara pihak sekolah, ibu bapa dan juga guru. Kemudian yang kelima, tidak mengharapkan segala balasan dan ganjaran. Okey, maksudnya sesuatu benda yang guru buat ni, guru tak boleh mengharapkan ada balasan ataupun ganjaran daripada murid ke. Dan yang terakhir adalah menunjukkan contoh teladan yang baik kepada murid. Okey, maksudnya guru ni bila kat sekolah dia kena jadi sebagai contoh teladan. Murid akan tengok guru macam mana sikap guru, murid akan ikut. Jadi guru kena tunjuklah contoh teladan yang baik kepada murid-murid. Tanggungjawab guru tu. Okey, kemudian kita akan tengok pada yang seterusnya. Okay, seterusnya kita tengok pada accountability guru terhadap sekolah. Okay, yang pertama, guru ni kena mengajar menggunakan kaedah yang sejajar dengan perkembangan kognitif murid. Di mana guru ni dia kena ada pelbagai kaedah lah cara nak mengajar murid dan kaedah mengajar yang terkini dan juga canggih. Di mana guru ni dia kena menggunakan kaedah pengajaran yang sesuai dengan kebolehan murid tu dan juga menggunakan kaedah seperti menggunakan teknologi, menggunakan slide, tayangan video dan sebagainya. Kemudian yang seterusnya, guru perlu bersikap optimis dan menunjukkan minat yang tinggi terhadap pekerjaan. Okey, yang ni pentinglah bagi seorang guru di mana guru tu yang pertama sekali kena ada minat terhadap pekerjaan yang dibuat. Sebagai seorang guru dia kena ada minat untuk mengajar, minat kepada murid, orang mudah untuk dia menyampaikan ilmu tu kepada anak didik dia. Kemudian yang seterusnya adalah perhubungan sosial yang baik. Guru ni kena adakan jaringan hubungan yang sosial yang baik dengan persekitaran, dengan warga sekolah, termasuklah dengan guru tu sendiri ataupun dengan murid-murid. Kemudian kawalan disiplin yang berkesan, di mana guru ni kena sentiasa ikut disiplin peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh sekolah dan juga kalau ada anak murid yang buat kesalahan, guru boleh tegur dan sebagainya. Kemudian yang keenam, membina satu program perkembangan co-curriculum yang dinamik. Ini bertujuan untuk kita ni bukan sahaja tugas kita mengajar, kita juga ada tugas-tugas sampingan yang lain. Jadi guru ni kena menjalankan tugas yang diamanahkan oleh pihak pentadbir sekolah. Okay, kemudian yang terakhir adalah accountability guru ni terhadap profession guru itu sendiri. Okay, di mana tugas guru ni dia bukan setakat kita ni mengajar murid-murid mengenai mata pelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum, tapi kita ni ada tugas iaitu kita kena sampaikan pelbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan mental murid-murid. Maksudnya bukan saja kita dari segi akademik,
pengetahuan-pengetahuan luar pun kita boleh sampaikan juga kepada murid-murid. Contohnya macam kita ajar dari segi kemahiran komunikasi, kemahiran menggunakan ICT dan sebagainya. Kemudian guru dipertanggungjawabkan untuk membentuk akhlak dan sahsiah murid supaya mereka ni menjadi insan yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia dan berguna kepada negara. Maksudnya kita bukan saja nak tengok murid ni berjaya dari segi akademik, tapi kita nak tengok murid ni cemerlang juga dari segi pembentukan akhlak dan juga sahsiah mereka. Kemudian yang seterusnya, guru mempunyai accountability terhadap pencapaian, kemajuan dan kecemerlangan murid-murid dalam bidang pelajaran dan juga dari segi moral serta akhlak. Kemudian guru bertanggungjawab untuk mendidik murid-murid ni serta guru ni kena jaga, kena tingkah laku, kena jaga image daripada tercemar. Kemudian guru hendaklah sentiasa mempamerkan image yang terbaik, iaitu dengan berpakaian kemas, kena bercakap dengan bahasa yang sopan, tutur kata yang lemah lembut, mesra, kena menunjukkan sikap-sikap yang positif seperti rajin, bertanggungjawab, amanah terhadap tugas serta kerana guru ni dia kena menunjukkan contoh teladan yang terbaik kepada murid-murid. Antara isu integriti dalam urus takbir peperiksaan ialah rasuah, pembinaan soalan dan isu pemarkahan. Sebelum itu saya akan memberikan definisi apa itu rasuah. Rasuah adalah tindakan menawarkan, memberi, meminta atau menerima suapan atau hadiah dalam usaha untuk memperoleh keuntungan dalam cara yang tidak sah. Rasuah boleh berlaku di pelbagai bidang kehidupan terutama dalam sektor awam dan swasta, politik, perkhidmatan awam dan sektor pendidikan. Manakala definisi untuk pembinaan soalan pula ialah pembinaan soalan merujuk kepada proses merancang dan menghasilkan soalan atau ujian yang digunakan dalam sistem pendidikan untuk menguji kebolehan pelajar dalam bidang yang diuji. Okey, soalan yang dibina hendaklah mencakupi aspek yang relevan dan penting dalam bidang yang diuji dan dipilih berdasarkan kepada tahap kebolehan pelajar dalam bidang tersebut. Seterusnya, definisi tentang pemarkahan. Pemarkahan merujuk kepada proses menilai prestasi atau kebolehan seseorang dalam sesuatu peperiksaan, tugasan atau ujian. Ia melibatkan penilaian subjektif dan objektif dalam memberi markah atau skor berdasarkan kriteria tertentu dan panduan pemarkahan yang telah ditetapkan. Okey, kembali kepada isu rasuah. Isu rasuah dalam peperiksaan adalah isu yang serius dalam sistem pendidikan. Rasuah dalam peperiksaan boleh merosakkan integriti dan kredibiliti sistem pendidikan, memberikan keunggulan tidak adil kepada pelajar yang terlibat dan mempengaruhi kualiti keseluruhan pendidikan. Okey, beberapa bentuk rasuah yang biasa dalam peperiksaan termasuklah membocorkan soalan, memberi suap kepada pihak pengawas atau pensyarah untuk memperoleh maklumat peperiksaan yang tidak sah atau meminta pihak pengawas untuk mengubah atau membesarkan markah peperiksaan. Berikut merupakan salah satu contoh yang mana guru dedah soalan bocor SPM tular di Twitter mengikut laporan daripada Cosmo yang bertarikh 25 Februari 2021, Petaling Jaya, perbuatan seorang lelaki dipercayai guru di sebuah sekolah menengah yang didakwa menyebarkan soalan bocor berkaitan kertas peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM kepada pelajarnya tular di laman Twitter semalam. Video yang tular itu memaparkan seorang guru sedang memberi penerangan kepada sekumpulan pelajar di dalam mengenai soalan yang bakal keluar dalam peperiksaan kertas 2 sejarah. Seterusnya, isu pembinaan soalan. Soalan yang terlalu sukar atau terlalu mudah juga boleh mempengaruhi keberkesanan peperiksaan. Soalan yang terlalu sukar atau terlalu mudah boleh menghasilkan skor atau markah yang tidak mencerminkan kebolehan pelajar. Oleh itu, pembinaan soalan harus dilakukan dengan teliti dan berdasarkan kepada tahap kebolehan pelajar dalam bidang yang diuji.
Seterusnya, isu pemarkahan. Terdapat beberapa isu yang berkaitan dengan pemarkahan murid seperti subjektiviti dan kesilapan pemarkahan. Kebanyakan guru atau pensyarah yang bertanggungjawab dalam pemarkahan berusaha memastikan bahawa mereka memberikan markah yang adil dan tepat berdasarkan prestasi pelajar. Namun ada situasi di mana subjektiviti boleh mempengaruhi pemarkahan seperti pemarkahan yang tidak konsisten antara guru atau pensyarah yang berbeza dalam mata pelajaran yang sama atau penilaian yang dipengaruhi oleh faktor bukan akademik. Berikut merupakan cadangan untuk mengatasi masalah tersebut, antaranya rasuah. Yang pertama, meningkatkan kebolehpercayaan dan kredibiliti dalam sistem pendidikan dengan memastikan bahawa keputusan peperiksaan adalah adil dan berdasarkan prestasi sebenar pelajar. Ini boleh dicapai dengan menggunakan pelbagai jenis soalan, termasuk soalan aplikasi dan soalan subjektif. Mengambil tindakan tegas terhadap pelajar atau pihak yang terlibat dalam tindakan rasuah dalam peperiksaan. Ini boleh dilakukan dengan tindakan undang-undang atau tindakan disiplin dari pihak pengurusan sekolah atau institusi. Seterusnya, cadangan untuk isu pembinaan soalan. Gunakan petunjuk yang jelas dan objektif dalam pembinaan soalan. Pastikan instruksi dan perincian soalan ditulis dengan jelas agar pelajar dapat memahami dengan tepat apa yang diuji. Yang kedua, perlu ada variasi soalan dalam peperiksaan. Contohnya, soalan objektif seperti pilihan berganda, soalan subjektif seperti esei ataupun soalan aplikasi untuk menguji kebolehan pelajar dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari. Yang ketiga pula, pastikan soalan tidak terlalu sukar ataupun tidak terlalu mudah. Soalan yang terlalu sukar boleh menghasilkan skor yang rendah dan soalan yang terlalu mudah boleh menghasilkan skor yang tinggi yang tidak mencerminkan kebolehan sebenar pelajar. Cadangan yang seterusnya ialah mengenai isu pemarkahan. Cadangan untuk isu pemarkahan. Untuk mengatasi isu subjektiviti dalam pemarkahan, guru atau pensyarah harus menggunakan rubrik atau skala nilai yang jelas dan objektif. Selain itu, peluang bagi pelajar untuk mendapatkan maklum balas tentang kriteria pemarkahan hendaklah disediakan supaya mereka memahami dengan jelas apa yang diharapkan daripada mereka. Yang seterusnya, untuk mengatasi isu ketidakkonsistenan antara pengukur, perlu digunakan pendekatan penyeragaman dan kempen penyelesaian markah pemarkahan antara pengukur. Seperti mengadakan latihan pemarkahan dan sesi penilaian bersama boleh membantu mengurangkan ketidakkonsistenan dan menjadikan pemarkahan lebih objektif. Seterusnya, untuk mengatasi isu pelbagai jenis ralat pemarkahan, teknologi seperti sistem pemarkahan automatik atau penilaian bersepadu harus digunakan. Selain itu, perlu juga diambil tindakan yang berkesan untuk memastikan keselamatan soalan peperiksaan dan mencegah penyebaran soalan daripada bocor. Bagaimanapun, ada banyak cara untuk memerangi isu ini. Antara lain, pihak pengurusan sekolah ataupun institusi boleh mengambil langkah-langkah yang ketat dalam mengawasi peperiksaan dan menjaga keamanan soalan peperiksaan. Selain itu, tarikh dan waktu peperiksaan juga perlu dijadualkan dengan teliti untuk mengahadkan peluang pelajar melakukan kecurangan. Sekiranya anda adalah seorang pelajar, tidak ada sebab untuk menipu dalam peperiksaan. Anda boleh mempersiapkan diri dengan rajin membaca dan belajar dengan baik. Dan jika memerlukan bantuan, bertanyalah kepada guru ataupun pensyarah. Jangan tergoda untuk melakukan kecurangan kerana hanya merugikan diri anda sendiri dan merosakkan integriti dalam sistem pendidikan. Baiklah, sebagai rumusannya, sebagai seorang guru yang berintegriti, kita perlulah memiliki sifat-sifat yang telah dianjurkan oleh Islam, terutama dalam peperiksaan. Okey. Sebelum saya mengakhiri persembahan hari ini,
Jadi saya membawa dua potongan ayat daripada Al-Quran yang mengatakan bahawa kita perlu bersifat integriti. Yang pertama sifat adil, iaitu dalam surah An-Nahl ayat ke-90. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Okey, maksudnya sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu berlaku adil dan membuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar dapat mengambil pelajaran. Okey, jadi kerumusan daripada ayat adil ini adalah kita kena berlaku adil kepada semua murid tanpa sifat diskriminasi dan prejudis. Okey, dan akhir sekali bersifat amanah. Seperti mana dalam surah An-Nisa ayat ke-58, Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idza hakantum bainan nasi an tahkumu bil adli. Inna Allaha ni'ma ya'izukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. Maksudnya sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Okey, kesimpulannya daripada ayat tersebut adalah sebagai guru kita kena melaksanakan tugas kita dengan sebaik dan semampu boleh. Dan akhir sekali kita kena sentiasa menambahkan kemahiran dan pengetahuan diri dalam kehidupan kita untuk menjamin masa hadapan kita dan menjamin masa hadapan anak-anak murid kita. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.